Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita modul 3 tajuk perakaunan untuk kawalan dalaman di bawah subtopik 3.3 belanjawan tunai. Hari ini standard pembelajaran kamu ataupun apa yang kamu kena capai adalah yang pertama, kamu boleh menerangkan kepentingan belanjawan tunai. Kemudian, kamu boleh menerangkan maksud-maksud yang berikut, iaitu yang pertama, penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, maksud lebihan dan kurangan. Yang ketiga, maksud penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka dan sebaliknya. Yang keempat, pembayaran sebenar melebihi pembayaran yang dijangka dan sebaliknya. Kemudian, kamu boleh melakar format belanjawan tunai. Yang seterusnya, kamu boleh mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Dan yang terakhir, kamu boleh menghasilkan belanjawan tunai sama ada secara manual ataupun dan juga menggunakan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Baiklah, belanjawan tunai ini sebenarnya merujuk kepada anggaran. Anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Dia bukannya satu perkara ataupun aliran tunai yang keluar atau yang masuk yang sebenar, tetapi dia hanya anggaran, kita punya jangkaan. Kita sediakan belanjawan tunai ini adalah untuk kita melihat keupayaan tunai kita pada masa hadapan. Sama ada kita ini mempunyai lebihan ataupun kurangan tunai. Ini bercerita tentang masa depannya, jadi kita buat. Kemudian, kita juga boleh merancang dan membuat kawalan tunai secara berkesan melalui belanjawan tunai. Raja ini menunjukkan kepentingan belanjawan tunai. Yang pertama, kepentingannya kamu boleh membuat perbandingan penerimaan dan pembayaran tunai. Yang kedua, kamu boleh mengenal pasti kecairan tunai. Yang ketiga, kamu boleh mengawal penerimaan dan pembayaran tunai. Yang keempat, kamu boleh mencari sumber tambahan untuk menampung kekurangan tunai. Yang kelima, kamu boleh mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan. Dan yang terakhir adalah sebagai rujukan untuk permohonan pinjaman dekat bank lah biasanya. Apa maksud penerimaan dan pembayaran tunai? Penerimaan dan pembayaran tunai dalam belanjawan tunai ini, maksudnya adalah penerimaan ini adalah anggaran semua duit yang kita terima. Sama ada dia melibatkan tunai yang fizikal yang kita boleh pegang duit kertas dengan duit shilling tu, ataupun dengan menggunakan cek, dia macam kertas. Penerimaan ni kita boleh penerimaan tunai ini membolehkan kita menampung semua perbelanjaan perniagaan kita. Duit-duit yang masuk tu kita akan gunakan untuk menampung semua perbelanjaan dalam perniagaan. Sekiranya amount yang kita terima itu lebih besar daripada pembayaran, so kita punya aliran tunai perniagaan itu dalam keadaan yang baik. Duit masuk tu lagi banyak daripada duit keluar. Contohnya, penerimaan tunai ialah modal yang kita bawa masuk, modal duit, contohnya duit, kan? Kemudian jualan tunai. Jualan tunai. Kalau kita jual secara tunai bukan secara hutang ya, duit akan masuk. Kemudian jualan tunai aset bukan semasa. Contohnya perabot-perabot lama dalam perniagaan kita mau jual. So bila kita jual secara tunai, duit lagi masuk. Dan juga kutipan hutang. Itu contoh. Kalau kita kutip hutang, kita dapatlah duit, kan? Jadi duit itu masuk. Manakala maksud pembayaran. Pembayaran ni pula adalah anggaran. Anggaran, kita punya jangkaan saja. Jangkaan semua pembayaran perniagaan yang kita buat secara menggunakan tunai ataupun cek. Tunai itu sama yang duit kertas dengan duit shilling, ataupun guna cek, dia macam buku, kertas. Pembayaran dilakukan untuk menampung aktiviti perniagaan dan memastikan perniagaan kita ini berjalan lancar. Contohnya, pembelian tunai. Kita beli, kita punya barang niaga. Macam mana kita mau menjual kalau kita tidak ada barang untuk dijual? So, kita pun kena beli barang. Duit keluar. Kedua, bayaran kepada pembekal. Kalau kita mau membeli barang, mesti daripada pembekal, kan?
Jadi kalau kita mau beli daripada pembekal, kita kena buat pembayaran. Barulah kita boleh dapat barang itu. Selain itu, belanja operasi. Belanja operasi contoh macam gaji. Kita kena bayar gaji pekerja supaya ada orang jagakan perniagaan kita itu mengikut operasi yang kita tentukan. Ansuran pinjaman. Kita meminjam dekat bank, kita kena bayar tiap-tiap bulan. So duit kita keluar atas ansuran pinjaman itulah. Yang selain itu, membuat pembelian aset bukan semasa. Contohnya kita membeli komputer. So kita membeli komputer secara tunai juga. Tidak ada yang secara kredita dalam belanjaan tunai, semuanya secara tunai. Okay, so duit keluar. Itu contoh-contoh pembayaran tunai. Kemudian, maksud lebihan dan kurangan. Lebihan ini diperoleh sekiranya jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran. Okay, kita terima duit masuk tu lebih banyak daripada duit yang keluar. Jadi, lebihan ini sebenarnya mencerminkan perniagaan kita ini mempunyai struktur keuangan yang baik, yang mantap. Manakala kurangan ini berlaku apabila jumlah pembayaran melebihi jumlah penerimaan. Okay? Sekiranya belanjawan tunai mempunyai nilai kurangan, maka peniaga kita sebagai pemilik perniagaan, kita perlu cari alternatif, cara-cara untuk tampung kurangan itu. Okay? Bukannya kita terus tutup kedai ya. Okay? Biasanya kita akan buat pinjaman. Okay? Kalau kita ada kurangan. Kurangan ni kalau kita belanja duit yang keluar tu lagi banyak daripada duit yang masuk. So berlaku kurangan. Jadi, di sini ada 3 alternatif. Alternatif yang boleh diambil oleh peniaga untuk mengatasi kurangan. Yang pertama, membuat pinjaman daripada institusi keuangan. Okay, kita buat pinjaman. Institusi keuangan contohnya bank. Kemudian, kita boleh meningkatkan jualan kita. Bila kita tingkatkan jualan, kita punya duit yang masuk tu akan bertambah, meningkat. Yang ketiga, kita mengurangkan perbelanjaan lah. Okay, kalau kita kurangkan perbelanjaan, secara automatik kita punya duit yang keluar tu akan berkurang. Secara automatik kita punya nilai kurangan tu semakin dapat kita tampung. Okey. Perbandingan penerimaan sebenar dan penerimaan yang dijangka. Okey, sorry lah banyak typing error. Nanti ini bukan dijangka ya. Okey, apa yang betul-betul yang kita terima, apa yang sebenarnya kita terima dengan apa yang kita jangka. Apa maksudnya? Okay. Penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka. Dia jadi macam ni. Pengimbang ni, neraca ni. Okay. Ini neraca penerimaan. Jika yang sebenar ni lagi berat daripada yang dijangka, apa maksudnya? Ni, kamu nampak ni, tanda like ni, maksudnya memuaskan. Memuaskan. Contohnya, penerimaan kita adalah jualan kan? So, jualan sebenar RM10,000. Tapi sebelum ni yang kita jangka RM8,000 saja. Jadi apa yang kita jangka itu, duit masuk yang kita jangka itu lagi rendah berbanding yang sebenar. Ataupun yang sebenar duit yang kita jangka itu lebih tinggi berbanding yang kita jangka. So, benda ini adalah memuaskan. Jadi, situasi ini menunjukkan perniagaan mempunyai prestasi yang baik kerana berupaya meningkat hasil jualan. Okay? Kemudian, apa pula yang sebaliknya? Kalau penerimaan sebenar kurang daripada penerimaan yang dijangka. Dia punya neraca yang ini. Dia punya gambaran. Yang sebenar tu ringan, sedikit. Atau ringan lah. Daripada yang dijangka tu lagi berat. Yang kita terima sebenar tu kurang daripada yang kita jangka. Contohnya, commission. Kita jangkakan kita dapat 500. Sekali yang betul-betul berlaku yang commission kita terima betul-betul actual 450. So, tanda dislike maksudnya tidak memuaskan. Ini menunjukkan perniagaan adalah tidak memuaskan kerana peniaga ni tidak mampu memperoleh sasaran hasil komisen yang sudah kita tetapkan, yang kita jangkakan. Okay, dia tidak mampu capai. Macam kamu lah mau capai, contohnya mau dapat A SPM, tapi kamu tidak dapat A, kamu dapat B. Okay, so itu tidak memuaskan hati kamu lah. Kemudian, perbandingan pembayaran sebenar dengan pembayaran yang dijangka. Okay, spelling error juga sini ya. Perbandingan pembayaran sebenar adalah pembayaran yang dengan pembayaran yang dijangka. Kalau perbandingan, kita tengok. Ini neraca pembayaran.
Yang sebenar kita bayar lagi banyak berbanding yang kita jangka. Contohnya, pembayaran gaji. Kita jangkakan kita bayar gaji 11.300. Sekali actual yang kita bayar sebenarnya adalah 12.000. So, dia punya simbol dislike, tidak bagus. Yang mana prestasi perniagaan ini menunjukkan tidak memuaskan kerana gaji melebihi jangkaan. Okay, maksudnya duit tu lagi terlebih keluar daripada yang kita jangka. Okay, kemudian, okay, pembayaran sebenar kurang daripada pembayaran yang dijangka. Contohnya, neracannya, yang kita jangka duit keluar lagi banyak daripada yang betul-betul keluar. Contohnya kadar bayaran. Yang kita jangka 350 kita akan bayar. Sekali actual bil sampai 250 je. So, dia punya simbol like. Ini menunjukkan prestasi yang baik sebab perniagaan mampu ataupun berjaya mengurangkan belanja kadar bayaran. Ni dia mampu kasih kurang. Bila dia buat jangkaan kan, dia boleh kawal benda tu. Okay. Nota pantas. Kalau kamu tengok nota pantas ini adalah nota untuk lebihan. Lebihan ini maksudnya penerimaan tu lagi banyak daripada pembayaran. Ini penerimaan. Contoh penerimaan pinjaman, dividen, komisen, jualan tunai. Berbanding dengan perbelanjaan, belian tunai, gaji dan macam-macam belanja lah yang duit keluar tu. Bila penerimaan kita lagi berat daripada ataupun lagi banyak daripada pembayaran, so kita akan mengalami lebihan. Sebaliknya kurangan di mana penerimaan kita lebih sedikit berbanding pembayaran. Pembayaran kita ada banyak. Ada ABB. ABB ni kita punya pembekal lah. Kita beli secara hutang. Kadar bayaran, gaji, kita beli barang niaga secara tunai. So banyak kita kasih keluar duit dekat pembayaran berbanding duit kita yang kita terima masuk. Jadi berlaku kurangan. Okey, jadi ini adalah dia punya gambaran secara keseluruhan. Di mana situasi sebenar dan dijangka. Ini simbol lebih besar. Ini lebih kecil. Okay. Di mana apakah maksudnya kepada prestasi perniagaan kita? Jika penerimaan sebenar lebih besar daripada dijangka, dia akan jadi memuaskan. Jika penerimaan sebenar lebih kecil daripada yang dijangka, tidak memuaskan. Jika pembayaran sebenar lebih kecil daripada yang dijangka, prestasi perniagaan memuaskan. Jika pembayaran sebenar lebih besar daripada yang kita jangka, prestasi perniagaan tidak memuaskan. Ini nota pantasnya. So, kamu akan jawab satu latihan dalam buku teks kamu berdasarkan benda ni yang cikgu sudah ajar. Okey, sekarang kita pergi format belanjawan tunai. Format belanjawan tunai, pertama sekali kena ada nama perniagaan di atas. Kemudian kamu akan tulis tajuk. Format itu adalah belanjawan tunai bagi tahun. Biasanya dia pakai bulan. Bagi 3 bulan berakhir. Contohnya berakhir pada Mac. So 31 Mac 2021. Contoh. Okay. Ataupun dia pakai 6 bulan berakhir. So ikutlah soalan tu. Berapa bulan dia mau kamu buat belanjawan tu. Jadi, pertama kena ada kolom butir. Baru ada bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Letak RM di atasnya ni. Pertama sekali kena ada baki bibi. Baki bibi ni biasa dibagi dalam soalan. Kemudian ada penerimaan. Penerimaan ni dia highlight. Maksudnya bukan ada apa-apa isinya sini. Penerimaan tu merujuk kepada semua ni. Maklumat ni. Ada contohnya modal. Penerimaan ni duit masuk lah. Antara butir yang menyebabkan penerimaan duit masuk ialah modal. Jualan tunai, ABT, jualan aset bukan semasa, faedah atas simpanan ataupun dividen, pinjaman bank dan juga komisen diterima. Semua ni adalah penerimaan secara tunai ataupun secara menggunakan cek lah. Kemudian, kamu akan ada jumlah penerimaan. Kamu tambah semua butiran penerimaan letak dekat sini. So, garis dia. Garis pengimbang. Ada pengimbang ni kan. Kemudian, kita senaraikan pula pembayaran. Ini maklumat atau butiran pembayaran. Di sini tidak apa-apa nilai ya. Pembayaran ni merujuk kepada butir-butir di bawah ni. Biasanya pembayaran ni banyak butirannya. Okay. So, antaranya contoh belian tunai.
bayaran kepada ABB. ABB ni bukan kita membeli secara hutang, kita bayar. Macam ABT ni adalah kutipan ABT kita, kutipan tunainya lah. Ini bayaran kita kepada ABB. Kemudian ada belanja operasi, kemudian ada ansuran pinjaman dan ada banyak lagi lah sepatutnya. Jadi, kamu tambah semua amount butiran perbelanjaan tadi, letakkan dekat kolom ni pula garis pengimbang. Kemudian, dapatlah kamu jumlah pembayarannya lah dekat dalam kolom-kolom ni. Kemudian, lebihan ataupun slash dalam kurungan kurangan. Okay, lebihan ni maksudnya nilainya positif, kalau kurangan ni maksudnya nilainya negatif. Jadi, macam mana mau dapat lebihan ataupun kurangan? Okay, caranya adalah jumlah penerimaan yang di sini tadi tu, kamu tolak dengan jumlah pembayaran di sini, kamu dapat sini, butir di sini. Yang ini nota nih, jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran, kamu akan dapat lebihan atau kurangan. Kalaulah kamu dapat positif, meaning that it's lebihan. Kalau kamu dapat dia negatif, meaning dia adalah kurangan. Dia jalan serentak ya, dia tidak akan berasing-asing. Macam mana kamu dapat pula seterusnya butiran untuk baki HB? Kita akan letak di sini ya. Ini kita garis, ini kita letak baki HB. Baki HB sini kita dapat macam mana? Baki BB di atas ni, kalau kamu dapat lebihan di sini, kamu tambah. Dapatlah dia baki HB. Kalau kamu dapat sini kurangan, negatif, baki BB ni kamu akan tolak dengan nilai di sini, kamu dapat baki HB. Lalu, baki HB bulan yang pertama ni, kamu akan bawa naik pergi bulan yang seterusnya. Ni baki HB bulan sebelum, dia bawa pergi bulan seterusnya, letak sini. Dan berulanglah balik proses itu. Okey. Langkah-langkah penyediaan belanjawan tunai kita ada 5. Langkah yang pertama, mulakan dengan baki tunai. Tadi itulah. Yang kedua, rekodkan semua penerimaan dan pembayaran. Yang ketiga, jumlahkan semua penerimaan dan pembayaran. Yang keempat, tentukan lebihan ataupun kurangan. Dan yang terakhir, baru kita tentukan baki HB. Okey. Okey. Butiran penerimaan dan pembayaran. Butiran penerimaan dan pembayaran. Okay, yang macam tadi tu cikgu dah sentuh sedikit dalam format tu. So ini, okay, butiran ni sebelum kita mau sediakan belanjawan tunai, butiran penerimaan pembayaran secara tunai, wang tunai ataupun cek kita perlu kenal pasti. Sebab dalam soalan kadang-kadang menyelit butiran-butiran secara kredit. So itu kita terus potonglah, jangan ambil. Tidak dikira. Manakala penerimaan akan menambahkan nilai tunai, pembayaran akan mengurangkan nilai tunai. Belanjawan ni penting kepada peniaga supaya kita boleh rancang dan kita boleh kawal tunai kita lah. Macam tadi itulah supaya kita boleh menghasilkan prestasi yang memuaskan yang kita bincang dekat neraca tadi. So ini contoh penerimaannya, contoh butiran penerimaan. Contohnya kita ada modal yang dilaburkan ataupun ada modal tambahan yang kita mau masukkan dalam perniagaan pun masuk sebagai penerimaan. Jualan tunai, kemudian kita ada penerimaan daripada ABT untuk jualan kredit. Nah, yang ABT tadi tu sebenarnya adalah kutipan lah, kutipan ABT. Kemudian kita ada jualan tunai, aset bukan semasa. Kita ada pinjaman bank. Kita ada faedah atas simpanan ataupun kita dapat dividen, duit masuk juga. Okay. Dan akhirnya kita juga boleh ada dapat commission diterima. Ini pula butiran pembayaran. Contohnya kita ada belian tunai. Kemudian kita ada membuat pembayaran kepada ABB ataupun belian secara kredit. Okay. Yang ABB tu butiran ABB tadi tu kan. Butiran ABB yang ini sebenarnya bukan ABB ya. Kita beli secara kredit, ini kutipan pembayaran kepada ABB. Kemudian kita juga ada belanja operasi, contohnya gaji, kadar bayaran, insurans. Okay. Dan juga kita ada ansuran pinjaman. Bayaran ansuran pinjaman bulan-bulan. Kemudian kita juga mungkin ada membuat pembelian tunai aset bukan semasa. Okay, nanti kita tengok soalan. Ada lagi butiran-butiran lain yang mungkin tidak dinyatakan dekat dalam ni. Tapi kamu kena alert ya. Okay, sekarang mari kita belajar membuat penyediaan belanjawan tunai secara manual. Okay.
Contoh 4, menyediakan belanjawan secara tunai. Menyediakan belanjaan tunai secara manual. Okey. Pada 1 April 2018, baki tunai perniagaan Ziyad 28,000. Ini sebenarnya adalah baki BB. Berikut adalah anggaran penerimaan dan pembayaran. Jadi, anggaran penerimaannya ada pembayaran dan penerimaannya ada berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkara. Jadi, kamu tengok betul-betul lah. Okey, yang pertama. Anggaran jualan bulan April 30,000. Jualan dijangka meningkat sebanyak 20% pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian, ini adalah, kalau cikgu boleh tulislah. Cepat. Kalau cikgu boleh tulis supaya kamu nampak. Okey. Macam ni. Cikgu cuba tulis di sini. Insert text box. Ini adalah penerimaan. Ayo. Kok ini macam tu? Macam tu. Okey, ini penerimaan. Anggaran belian tunai. Anggaran belian tunai ni pula merujuk kepada pembayaran. Okey. Pembayaran. Okey. Kemudian kita pergi yang seterusnya. Bergerak dia. Okey. Kemudian pada bulan Mei, perabot kedai berharga 2,500 dibeli secara tunai. Okey. Yang ini pun membeli kan secara tunai. So, ini pun duit keluar. Pembayaran. Pembayaran. Okey, kemudian pembayaran. Kemudian pada bulan Jun, pedagang jangka akan mengubah suai permis dengan kos perniagaan sebanyak 6,000. So, ini pun kita tengok sebagai pembayaran sebab duit keluar, kita ubah suai perniagaan kan. Ini pun pembayaran. Penabayaran sudah. Pembayaran, okey. Seterusnya. Mana lagi? Mulai bulan Mei, 2 lot permis akan disewakan kepada perniagaan lain dengan kadar sewa 400 sebulan bagi 1 lot. So, ini pula adalah kalau kita kasih sewa kita punya permis dekat orang. So, sewa itu menjadi kita punya penerimaan. Duit masuk. Sebab sewa masuk kan, jadi kita ada hasil. Duit masuk. Penerimaan duit sewa. Kita ni bila berniaga boleh jadi kita ada kelebihan sikit, ada permis lebih. So, kita boleh kasih sewa kita permis pada orang. Itu menjadi side income kita lah. Okey, berikut pula adalah anggaran belanja bulanan. Gaji, kadar bayaran, promosi. Okey, ini semua adalah duit keluar. Bila duit keluar, ini semua adalah perbelanjaan. Okey, sekarang kamu sudah identify kan duit masuk, duit keluar, duit keluar, duit keluar, duit masuk, duit keluar. Sekarang baru kamu boleh sediakan belanjawan tunai secara manual tanpa guna laptop ataupun aplikasi lain lah. Okey, sekarang kita tengok dia punya skema jawapan. Macam biasa, dalam format tadi kena tulis nama perniagaan Ziyad. Tajuk dia punya penyata tu adalah belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 30 Jun 2018. Kamu follow je ni. Belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 30 Jun. Kamu follow je ni. Copy paste je. Lepas tu, baru kamu buat format butir bulan April, Mei, Jun. Macam mana tahu dia start April? Sebab bagi 3 bulan berakhir Jun. Jadi kamu reverse. Jun tu sebelum Jun, Mei. Sebelum Mei, April. So, 3 bulan. So, start dari April lah. April, Mei, Jun.
Letak RM. So, garis. Oke, masukkan baki bibi dulu. Baki bibi 28.000 ni datang daripada mana? Datang daripada ni. Soalan tu. Baki tunai 1 April kan? 28.000. So, kasih masuk. Lepas tu, tulis ni tajuk penerimaan. So, penerimaan kamu dekat dalam soalan ni, kalau kita tengok tadi ada 2 je kan? Ni 1 jualan. Penerimaan. Yang 2 sewa. Yang lain tu belanja. So, mesti ada 2 ni. Yang pertama, jualan. Yang kedua, sewa. So, jualan kamu adalah yang bulan pertama 30.000 kan? 30.000 kan dia cakap 30.000. Tapi meningkat sebanyak 20% bulan-bulan berikutnya. Jadi, macam manakah dia dapat bulan-bulan yang berikutnya tu 36.000 yang ini dengan cara dia kasih darab je. Tengok dia darab 30.000 sama dengan 30.000 darab dengan 1.2. Okey. Kamu akan dapat, cikgu kasih keluar kalkulator cikgu kalkulator. Okey. 30.000 darab dengan 1.2. Kalau dia cakap peningkatan, kamu terus pakai 1.2. Ini cikgu punya teknik cikgu ajar kamu. Supaya kamu laju mengira belanjawan tu. Okey. Mana satu kalkulator cikgu hilang. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 36,000. Okey, begitu juga untuk bulan yang berikutnya. Bulan yang berikutnya, kamu akan darabkan. Jualan bulan sebelumnya iaitu 36.000 darab dengan 1.2. Kamu akan dapat 43.200. Macam tu. Betul ke itu? Kita tekan kalkulator, kita buktikan. Betul kan? Peningkatan sebanyak 20%. So, kita tengok ni mana kalkulator cikgu tadi? Ni. 30.000 darab dengan 1.2. Kamu dapat 36.000. Cepat. Kasih banding macam ni. Yang ni yang ni cikgu letak sini. Okey. Ini So, 36.000. Tak nampak kah? Tak nampak kan? Boleh kasih besar lagi ni. 36.000. Lepas tu, yang 43.200 ni, kamu darab 36.000. Sorry. 36.000 darab dengan 1.2. Kamu dapat 43.200. Okey, jadi kalau dia cakap peningkatan tu, kamu buat macam tu je ya. Kalau dia cakap peningkatan, kamu terus darab je. Okey. Okey, sekarang ni dia cakap lagi, iaitu sewa. Okey, dia cakap sewa kan? Mana penerimaan kamu? Bulan Mei, 2 lot disewa kepada perniagaan dengan kadar 400 sebulan bagi 1 lot. So, maksudnya kamu akan dapat pembayaran untuk 2 lot. So, dia mula bulan Mei kan? So, bulan April ni kamu dash je, tiada. So, macam mana dapat 800 ni? Iaitu 1 lot 400, kalau 2 lot sama dengan RM 400 darab dengan 2. Dapatlah kamu RM800. Okey, begitu juga dengan bulan Jun. Sebab setiap bulan dia cakap menerima sewa. So, settle sudah kamu dapat penerimaan untuk ketiga-tiga bulan tu. Kamu kasih bawa dia ke bawah.
kita tambah dia keseluruhan untuk kawasan penerimaan. 30,000 tambah, tidak tambahkan kosong, so dapat 30,000 juga lah. Yang di sini kamu akan ada dua item, 36,000 campur 800, 36,800. Untuk Jun, 43,200. Tambah dengan 800, dapat 44,000. Settle. Settle penerimaan, sekarang kita pergi pembayaran. Belian tunai, perabot, ubah suai permis, gaji pekerja, kadar bayaran, promosi. So, belian tunai. Belian tunai ni dia tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa peningkatan kah, tidak ada. Ini senang ni, kira soalan senang. So kamu ambil je ni, April 15,000, Mei 20,000, Jun 25,000. Kamu kasih masuk ya terus ke dekat dalam kolomnya. April 15, Jun 20, Mei 20, Jun 25. Lepas tu kamu tengok pembayaran yang seterusnya. Ini settle, ini settle. Okey, ini pembayarannya. Pada bulan Mei, kedai perabot kedai berharga 2,500 dibeli secara tunai. Okey, perabot kedai. Maksudnya kedai dia ni membeli perabot 2,000. Pada bulan Mei je dia beli. Jadi, untuk itu kita akan ada butiran perabot. Tapi di April tu tiada apa-apa pembelian. Tapi dekat bulan Mei tu kita letak 2,500. Dan Jun pun kosong. Tiada, kita cuma beli Mei. So, duit kita keluar pada waktu itu je, bulan Mei. Kemudian, kita tengok belanja lain lagi adakah? Okey, ini. Perniagaan dijangka mengubah suai dengan kos perbelanjaan 6,000 pada bulan Jun. Jadi, kita akan ada butiran ubah suai. Okey. Ubah suai premis, iaitu berlaku pada bulan Jun saja sebanyak 6,000. So, ini dash ya, seperti ada. Okey. Seterusnya, kita ada lagi ini, perbelanjaan yang terakhir ni. Ada 3 jenis, gaji, kadar bayaran dengan promosi. Iaitu bulanan, setiap bulan. Maksudnya setiap bulan ini berlaku, tiap-tiap bulan. Jadi, kamu pun kasih masuk ada 3 butiran, iaitu gaji, kadar bayaran, promosi. Tiap-tiap bulan dia punya butiran sama. 1,600, 1,600, 1,600 untuk gaji, kadar bayaran 500, 500, 500, dan promosi 300, 300, 300. So, kamu tambah semua butiran pembayaran untuk bulan April, letakkan di sini 17,400. Begitu juga Mei, jumlahkan semua dapat 24,900. Dan begitu juga Jun, jumlahkan semua kamu dapat 33,400. Kemudian, kita pun tulis ni jumlah pembayaran. Yang tadi tu so kita buatkan jumlah penerimaan tulis. Kemudian lebihan ataupun kurangan. Macam mana kita mau tahu nilai 12,600? 30,000 ni tambah. Tolak dengan 17,400. Jumlah penerimaan ni tolak dengan jumlah pembayaran ni kamu dapatlah di sini 12,600 positif. Maksudnya ini lebihan. Bila kamu dapat 12,600, apa kamu buat? Kita pun seterusnya pergi dekat butiran terakhir baki HB. Macam mana dapat baki HB? Baki BB di atas ni kamu tambah dengan lebihan sebab positif kan. So kamu dapat baki HB 40,600. 28,000 tambah dengan 12,600 dapat 40,000. Okey, settle untuk bulan April. April ni settle sudahlah, sudah sampai ending. 40,600 ni kita bawa naik pergi bulan yang seterusnya. Dia akan menjadi baki BB pada bulan Mei. Dan seterusnya kita pun lakukan aktiviti sama, 36,800 tolak 24,900 dapat lebihan lagi 11,900. Kemudian baki BB 40,600 tambah dengan lebihan 11,900 dapat baki HB 52,500. Kemudian baki HB kita bawa dia pergi bulan seterusnya Jun. Dia akan menjadi baki BB dan di sini kita akan main balik. Ni jumlah penerimaan bulan Jun 44,000 tolak dengan jumlah pembayaran 33,400. Kemudian kamu akan dapat lebihan lagi sebab penerimaan kamu lagi banyak daripada pembayaran. 10,600 dan akhirnya untuk cari baki HB ni, baki BB 52,500 tambah dengan baki lebihan. Dapatlah kamu baki HB 63,100. Okey, begitulah cara penyediaan belanjawan tunai secara manual ya. Ini adalah soalan yang agak sangat-sangat senang lah. Okay, so next video cikgu akan tunjukkan kamu cara menyelesaikan belanjawan tunai yang mengandungi aras tinggi. Ini yang biasa keluar dalam SPM kamu soalan ini. Okay, so cikgu harap
kamu menonton video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.